Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini permulaan kita nak bincang dahulu latihan yang telah cikgu beri pada minggu lepas, iaitu operasi aritmetik melibatkan integer, di mana kita telah belajar bagaimana untuk mendarab dan juga membahagi serta gabungan operasi bagi integer. Okey, untuk soalan A kita ada 5 darab negatif 6. Jadi kita nampak negatif di sini. Jadi kita keluarkan negatif 5 darab dengan 6. Jadi jawapannya adalah negatif 30. Okey ya. Okey, untuk B negatif 7 darab dengan negatif 9. Jadi negatif darab negatif kita akan dapat positif 7 darab 9, maka jawapannya adalah 63. Okey, untuk C, negatif 2 darab 12. Ada satu sahaja simbol, maka kita keluarkan simbol tersebut. 2 darab dengan 12, maka jawapan akhir adalah negatif 24. Cikgu nak ingatkan penting simbol negatif ni penting untuk kamu tulis. Okey, sekiranya dia perlu ditulis negatif, jadi jangan tinggalkan simbol tersebut sebab dia akan membawa nilai yang berbeza. Okey, untuk D, 8 darab negatif 11. Masih ada negatif, jadi kita keluarkan negatif tersebut. 8 darab dengan 11. Maka jawapan akhir kita adalah negatif 88. Baiklah, untuk E pula, negatif 21 bahagi dengan 7. Sama sahaja langkah dia. Iaitu negatif, kita keluarkan 21 bahagilah dengan 7, maka jawapannya adalah negatif 3. Okey, jadi kemahiran yang paling asas sekali sebenarnya adalah sifir lah. Okey, bolehlah dalam cuti-cuti belum sekolah lagi ni, boleh hafal sifir. Tapi sebenarnya kamu dah boleh guna kalkulator. Okey, jadi tak ada masalah sebenarnya untuk perkara ni. Boleh tekan kalkulator untuk terus dapatkan jawapan. Okey, dan yang terakhir F kita ada 56. Negatif ya, negatif bahagi 8. Jadi jawapannya adalah negatif 7. Okey, kita tengok lagi sambungannya sekejap lagi ya. Okey, kita bergerak pula kepada soalan G. Okey, soalan G, negatif 81 bahagi negatif 9. So, ada negatif 81 bahagi negatif 9. Negatif bahagi negatif. Kita akan dapat positif 81 bahagi 9. Jadi, jawapan kita adalah positif 9. Untuk H, negatif 36 bahagi 3. Negatif kita keluarkan 36 bahagi 3. Maka jawapan kita mesti negatif tu ada. Negatif 12. Negatif dan positif ni kena ada lah. Okay, kalau positif tak ada simbol. Kalau negatif kena tulis simbol tolak. Alright, untuk I, kita ada gabungan operasi. Jadi gabungan operasi kita yang pertama sekali, perlu lihat dulu kurungan. Okay, yang kedua, tengok darab atau bahagi. Kalau ada darab atau bahagi, kita akan mula dari kiri ke kanan. Kemudian barulah last sekali tambah atau tolak. Jadi di sini kita nampak ada kurungan. Jadi kita perlu selesaikan yang ni. Ramai yang betul ni. Negatif 5 tambah 2. Dia betul dah buat kurungan. Tapi dia buat negatif 5 tambah 2 dapat 7. Salah Negatif 5 tambah 2 dia sebenarnya jawapannya adalah negatif 3. Kalau kamu rasa tak yakin dengan untuk melibatkan negatif ni, boleh tekan kalkulator. Okey, kalau tidak kita cikgu dah ajar minggu lepas. Kita ada, okey, kalau yang sebelum ni cikgu ajar chips tu. Okey, negatif 5 kita ada 5 chips punya berwarna merah. Kemudian positif kita warna biru. Kemudian kita hapuskan yang sama warna ni. Maksudnya merah dengan biru kita hapuskan. Jadi bila kita hapuskan, yang tinggal di sini adalah 3 chips yang berwarna merah. Bermaksud adalah jawapannya negatif 3. Itu cara lain lah. Kalau rasa nak cepat,
boleh tekan kalkulator. Tapi kena tulislah Kena tulis negatif 5 tambah 2. Tak boleh terus jawapan akhir sahaja. Salah. Kita kena ada langkah yang pertama menunjukkan kita tahu bahawa perlu selesaikan yang di dalam kurungan. Okey, dah dapat jawapan negatif 3. Barulah negatif 12 darab dengan negatif 3. Maka negatif bertemu dengan negatif. Kita akan dapat jawapannya positif 12 darab 3. Maka jawapan akhir adalah 36. Dan untuk J, ini darab dan bahagi sahaja. Ada bahagi, ada darab. Jadi kita tak perlu pun buat darab dulu. Kita buat sahaja dari kiri ke kanan. Jadi negatif 60 bahagi dengan negatif 5. Jadi sebabkan di sini ada negatif bertemu dengan negatif. Jadi dia akan dapat positif 60 bahagi 5. Okey, 60 bahagi 5, 12. Kemudian 12 darab dengan 3, maka jawapannya juga 36. Okey, cikgu harap kamu kena faham untuk konsep negatif bila tambah dengan nombor positif. Okey. Alright, and last one. Mira perlu naik ke tingkat 1 untuk membuat pendaftaran. Kemudian dia naik 2 tingkat untuk membuat pembayaran sebelum dikehendaki turun pula setingkat untuk mengambil kunci asrama. Akhir sekali, dia perlu naik semula 3 tingkat untuk mendengar taklimat. Di tingkat berapakah taklimat itu diadakan? Okey, yang pertama sekali tadi dia kata dia naik ke tingkat 1. Naik. Tingkat 1. Kemudian dia naik lagi 2 tingkat. Kemudian dia turun. Turun setingkat. Dan akhir sekali naik semula 3 tingkat. Jadi bila naik bermaksud dia positif. Okey, naik ni kita anggapkan dia positif. Alright, bila turun adalah negatif. Jadi permulaan tadi dia naik 1. Jadi positif 1. Naik 2 tingkat. Positif 1 tambah dengan 2. Dapatlah 3. Kemudian turun setingkat. Maksudnya 3 tadi tolak dengan 1. Jadi dia tingkat 2 sekarang. Akhir sekali dia perlu naik semula 3 tingkat. Jadi 2 tambah dengan 3. Maka jawapan akhir kita adalah di tingkat 5. So, harapnya kamu semua faham untuk perbincangan latihan kita pada minggu lepas. Yang tak siap lagi, tolong salin dalam buku latihan masing-masing. Okey, itu sahaja. Terima kasih.